Hey guys, what's up? Assalamualaikum, selamat datang ke Bob Perspective. Okay, hari ni saya tak ada nak buat review ke apa, cuma nak bercerita mengenai satu perkabaran yang saya baru tahu 2-3 hari ni. Satu berita gembira lah untuk saya sebagai seorang peminat filem di Malaysia dan juga peminat filem-filem Indonesia. Saya baru dapat satu berita daripada Buzzpop yang kemungkinan filem Godam dan Tira dari Bumi Langit akan diarahkan oleh sutradara dari Malaysia. Tapi sejauh mana kepastian filem yang diarahkan tu, saya rasa masih belum ada apa-apa kesahihannya lagi kan. Belum ada bukti lagi. Cuma apa yang pasti memang akan ada pengarah dari Malaysia yang akan bekerjasama dengan Joko Anwar di Indonesia. Sebab Joko Anwar mengatakan dari video yang saya tengok, dia akan bekerjasama dengan beberapa sutradara dari Malaysia. Jadi mungkin lebih dari seorang. Dan adakah filem Godam dan Tira? Saya juga tak pasti. Adakah kemungkinan yang dia sedang merancang filem lain luar dari Bumi Langit punya universe? Mungkin dia ada mengarahkan projek lain, dan mungkin pengarah-pengarah Malaysia ni akan bekerjasama dengan dia untuk mengarahkan filem tu. Saya tak tahulah sebab saya pun tak mengikuti perkembangan dia di Indonesia, apa projek dia, apakah proyek-proyeknya selepas ini. Jadi semuanya masih spekulasi lagi. Dan tapi kalau pengarah Malaysia yang akan mengarahkan salah satu filem Bumi Langit universe ni, saya sangat happy lah, sudah semestinya kan. Tapi itulah, ini adalah satu projek yang sangat besar, sangat-sangat besar di Indonesia, dengan perancangan filem yang dah siap, castingnya, pengarahnya. Dan kenapa filem Godam dan Tira ni yang dijadikan andaian pengarah Malaysia akan mengarahkannya? Kerana dia belum ada pengarah. Yang lain semua dah ada pengarah, dah ada sutradaranya, tapi Godam dan Tira ni belum. Dan itu yang orang menjangkakan filem ni yang akan diarahkan. Dan clue yang diberi oleh Joko Anwar adalah filem clue yang diberikan oleh Joko Anwar mengenai sutradara yang akan mengarahkan salah satu filemnya adalah sutradara dari Malaysia itu. Filem terbaru pengarah ini merupakan filem pertama dia. Tapi ini yang ditulis dekat Buzzpop ni. Tapi yang dalam video dia kata filem terakhir pengarah ni, sutradara ni, adalah filem pertama dia. So mungkin lah lebih kurang samalah maksud dia. Jadi dekat sini ada beberapa pengarah, 7 pengarah yang telah dilistkan oleh Buzzpop. 7 pengarah ni menepati ciri yang disebut oleh Joko tadi. Filem pertama, filem terakhir pengarah-pengarah ni adalah filem pertamanya, maknanya diorang ni baru mengarahkan satu filem lah. Dan antara pengarahnya adalah Emir Azwan yang mengarahkan filem Roh, wakil Malaysia kategori International Feature Film Award Anugerah Akademi ke-93 Oscar. So ini adalah wakil dari Malaysia untuk ke Oscar. Dan filem Roh saya tak tengok, saya belum menonton. Tapi apa yang saya nampak dari sudut sinematografi, daripada production value keseluruhannya, saya sangat impressed dengan Emir Azwan punya produk ni, Roh ni. Dan dia punya looks tu tak, kalau nak selarikan dengan Joko punya style tu, dia tak lari jauh. Dia punya production value, dia punya color grading apa semua. So kemungkinan ada dekat situ. Macam lagi satu pengarah kedua, Chong Kit Aun, pengarah filem The Story of Sultan Islet. Betul ke saya sebut? Pemenang kategori Best New Director Anugerah
Golden Horse 2020 di Taiwan. Dan saya tak tahu langsung pasal pengarah ni, dan saya tak pernah menonton pun filem ni dan tak pernah tengok pun trailer dia. So saya tak boleh nak komen apa-apa. Tapi dekat sini kita nampak dia pemenang kategori Best New Director. So dia bukan orang sebarangan lah. Kemungkinan tu sentiasa ada lah untuk dia. Dan yang ketiga, Muzammil Rahman, pengarah filem Takut Ketak, pemenang anugerah Best Young Filmmaker, anugerah filem digital Malaysia. So dia memenangi Best Young Filmmaker, anugerah filem digital. So ini bukan filem yang full length filem lah. Maybe ini short film, saya tak pasti. Tapi saya dah tengok hasil Muzammil Rahman ni, Takut Ketak ni saya pernah menontonnya, dan saya agak skeptikal dengan pemilihan ni. Dan sebab saya tak pernah menonton short film dia, tapi ramai yang kata bagus. Tapi apa yang menduka citakannya, Takut Ketak ni pada saya tak bukanlah benda yang boleh saya banggakan lah filem ni. Okey, yang ketiga, Imran Sheikh, Daulat, filem Daulat, pengarah filem political thriller pertama di Malaysia. Saya dah menonton Daulat dan saya suka pengarahan Imran Sheikh ni. Dia membuatkan filem political thriller. So saya menonton dan saya rasa dia menepati genre yang dia nak buat. Walaupun dengan kekurangan bajet dan dengan dia shoot filem ni dalam jangka masa yang pendek, tapi hasilnya pada saya okay, not bad. Well, saya tak tahu. Saya pun tak pasti dengan yang ini. Yang ke berapa tadi ya? Yang seterusnya, Ariel Abu Bakar, filem Geran, pemenang anugerah Daniel A. Kraft Festival Film Asia ke-19 di New York. So saya dapat tahu yang anugerah ini adalah selalu dimenangi oleh pengarah yang mengarahkan filem-filem action, dan pernah dimenangi oleh, tak silap saya, pengarah filem Yitman ke macam itulah. Memang satu anugerah yang berprestij. So Geran saya dah tengok juga, dan ini antara yang saya mungkin boleh masukkan dalam list yang akan bekerjasama dengan Joko Anwar, sebab hasil dia saya dah menontonnya. Kalau dia ni mengarahkan Gordon dan Tira, saya rasa ada possibility dekat situ, sebab dia mengarahkan filem action yang acuannya silat, menggunakan silat. Dan untuk filem yang pertama, Geran sebagai filem dia yang pertama, saya rasa sangat bagus. Dari sudut teknikal, dari sudut sinematografinya semua, koreografi fightnya belum top notch pada saya, tapi sudah bagus, sangat bagus. Tak mustahil lah kalau ini pun dimasukkan dalam list yang akan bekerjasama dengan Joko. Yang seterusnya, Zahir Omar, Fly By Night, tayangan perdana sedunia di Festival Filem Antarabangsa Busan. Okey, Fly By Night pun saya dah menonton, dan Zahir Omar punya kerja pun antara yang saya suka juga. Dan tapi itu Zahir Omar saya pun dah ingat lupa, tapi yang saya tahu storyline dia tu bagus, dan dia punya cinematography, production value quite good. Tapi saya masih 50-50 lah dengan Zahir Omar. Yang seterusnya adalah Sanjay Kumar Perumal, filem Jagat, pemenang anugerah Best Picture dan Best Film Festival Film Malaysia ke-28. So ini filem yang sangat grounded lah. Filem Jagat ni filem yang sangat membumi, kalau orang Indonesia kata. Dan pengarahannya pun cantik, pada saya cantik. Dan shot dia, skrip dia ada kekuatan sendiri. Tapi untuk bekerjasama dengan Joko, saya pun masih 50-50 dekat sini. Sebab gaya dia dengan Joko macam
tak tahulah, saya rasa macam susah untuk, bukan susah lah, mungkin pada saya je lah dia rasa macam tak berapa kena, tapi macam-macam kemungkinan boleh berlaku. Mungkin Joko ada nampak sesuatu daripada dia yang saya tak nampak. Okey, itu adalah semua 7 pengarah-pengarah yang dah dilistkan oleh Buzzsprout. Jadi macam saya cakap tadi, itulah dia. Dan so yang saya amat rasa possibilitiesnya tinggi tadi adalah Emir Azwan, filem Roh, Muzammil bukan, Aril Abu Bakar, filem Geran, mungkin Zahir Omar, Fly By Night. Masih saya 50-50 di situ. Ya, kalau pemilihannya kalau berdasarkan apa yang saya pernah tonton, itulah. Cuma saya tak boleh nak bercerita mengenai pengarah filem Chong Kiat Aun lah, sebab saya langsung tak tahu dia punya kerja macam mana. So macam saya kata tadi, adakah dia akan mengarah Kodam dan Tira, atau dia akan mengarah filem lain? Mungkin Joko nak buat filem horror yang lain selain Bumi Langit punya projek. Ya, tak banyak yang boleh saya cakap, tapi apa yang saya boleh cakap, saya happy lah yang pengarah Malaysia akan bekerjasama dengan Joko Anwar, di one and only Joko Anwar, pengarah filem yang begitu sinonim dengan horror, dan dia memberanikan diri untuk masuk ke superhero punya genre. Dan saya dah menonton Gundala, dan it's a good start for cinematic universe. Dan kalau ada apa-apa news yang saya tak tahu, info, anda boleh bagi komen di bawah. Dan that's about it. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe saya, Bob Perspective, dan berapa banyak kali dan dah, sebab tak tahu nak cakap apa. Assalamualaikum, peace out.